Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertamanya sama-sama untuk kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang sangat besar pada malam ni. Tuan-tuan, kalau kita nak jumpa member, telefon menaik kedai mudah tak? Mudah. Tapi kalau nak jumpa orang alim berkumpul ramai-ramai, mudah ke payah? Demi Allah, dia satu perkara yang payah. Melainkan orang yang Allah Ta'ala pilih. Dan ketahuilah, tuan-tuan telah dipilih oleh Allah untuk dihimpunkan bersama orang-orang yang soleh. Para ulama menyatakan, bizikris salihin tatanazzalur rahmat. Dengan sebut orang soleh, rahmat akan turun. Kata guru saya Hafizahullah Ta'ala, itu baru sebut nama orang soleh, rahmat turun. Kita sebut nama Tok Kupaloh, teringat kisah dia berjuang. Tak? Kita sebut Tok Abdul Rahman Limbong, teringat sampai kubur dia ada di Mekah. Baru sebut rahmat turun. Kata guru saya, bayangkan kalau di kita ada dalam orang soleh, ada dalam hati kita. Orang soleh ada dalam hati kita, dengan makna kita sayang orang soleh, kita cinta orang soleh. Waktu bukan setakat rahmat yang turun, malah Allah Ta'ala curah pula rahmat dalam hati kita. Disebutkan dalam hadis berkenaan dengan bab fadilat selawat, bagaimana sahabat ketika mana ditanya, ulama khilaf. Yang tanya ni siapa? Setengah kata Arab Badui, setengah kata sahabat, saya lupa nama. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi wak daerah lama tu, Nabi tanya, mana orang wak tanya bab kiamat tadi? Maka Nabi kata, ma'adattalaha, apa yang kamu siap nak menghadapi kiamat? Tuan-tuan, apa jawapan lelaki tadi mengejutkan kita. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak siapkan kiamat, saya tak siapkan diri menghadapi kiamat dengan banyak semayang. Min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqah. Semayang malah, semayang wajib saja, puasa wajib saja, sedekah duit tak ada. Tapi dia ada satu benda yang sangat mahal, akan tetapi inni uhibbullah wa rasulah, saya kasih kepada Allah dan saya kasih kepada Rasul. Hanya dengan berbekalkan cinta kepada Rasul, maka orang ni, maka apa kata Nabi, anta ma'a man ahbabta, kalian akan bersama siapa yang kalian kasih. Tuan-tuan, kalau atas dunia kita kasih kepada orang soleh, maka insya-Allah ketika mana hari kiamat kita akan bersama dengan orang yang kita kasih. Kalau tuan-tuan hari ni kasih kepada Ustaz Rokin, insya-Allah yakin, no, hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama dengan Ustaz Rokin. Kasih kepada Ustaz Adang, kasih kepada nasi goreng Ustaz Adang, no, insya-Allah akan bangkit bersama Ustaz Adang. Kasih Ustaz Zainal, kasih kepada orang alim, dia tidak akan rugi. Kata ulama, dua cinta yang tidak akan rugi. Kita cinta kepada bini kita, kita mati bini kita buat benda, nikah lain, no, wilah gelang tara mana pun, kalau dah nak nikah lain, nikah juga. Kasih kepada anak, cikgu kita, no, saya cang mula-mula siapa dia, saya bisik cuik dah member, kata kenal rasa, no, tanya cikgu kata sekolah pada muting, saya dah mari lagi. Rupanya saya kenal cikgu kita di masjid Wakat Besu. Masjid Wakat Besu, AJK Masjid Wakat Besu. Tak maaf banyak dak perecang. Kita ada anak, dan tuan-tuan ramai ada anak. Anak kita akan sampai satu tahap, dia akan kasih kepada orang lain lebih dia kasih kepada diri kita. Kita ada anak puang, dia wajib taat kita selaku mak ayah, tapi anak puang lebih wajib taat pada tok lelaki dia lebih daripada taat kita. Kita kata lama nak jumpa, nak balik raya, marilah balik rumah ayah. Tok lelaki kata dak ayah balik, anak kena taat siapa cikgu? Kena taat tok lelaki. Tapi kata ulama, dua cinta yang tidak akan rugi. Yang pertama, kalian cintakan, jatuhkan cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, jatuhkan cinta kepada orang yang soleh. Jatuh cinta kepada orang soleh.
Lepas tu saya sebut pada malam ni, bila saya tengok suasana garis tadi, saya kata Masya Allah. Tak, kita semua diliputi dengan orang-orang yang soleh. Kata guru saya, bayangkan kalau hati kita ada orang soleh, maka rahmat itu lebih tentu lebih besar daripada hanya sebut orang soleh. Dan kata guru saya, bayangkan kalau orang soleh, nama kita ada dalam hati orang soleh. Tadi dalam hati kita ada orang soleh. No, kita kata sayangnya ke Ustaz Roking. Ni bukan. No, Ustaz Roking sayang kita. Macam mana? Pada ketika itu semestinya dan sepastinya rahmat Allah lebih mencuah-cuah. Ramai ada cerita pasal Ustaz Zaki. No, pada malam ni saya sebut gini je. Saya kata, saya yakin dan sangat yakin itu berkat daripada guru dia. Itu berkat daripada guru. No, kita tak tahu daripada mulut siapa yang masing, daripada anak kampung yang ada orang heran, akhirnya tunggu pondok. No, kita kata daripada mana? Itu pasti dan pasti daripada berkat guru-guru dia. Jadi saya tak layak lah nak cakap. Saya tak layak dari dua sudut. Yang pertama dari sudut umur, saya kira saya antara yang muda lah. Antara, ada yang muda dari saya. Tak, tapi majoriti tua daripada saya, satu. Yang aku dari sudut ilmu pun saya sangat muda nak banding dengan Ustaz Zainal, Ustaz Adam, dah sudah tentu Al-Fadhil, Ustaz Roking. Tak, yang menjadi kesemuanya murabbi kepada anak-anak muda pada malam ni. Saya kira saya orang yang tak layak lah untuk nak bercakap pada malam ni. Perkara yang ketiga, menceritakan tentang pengalaman diri belajar sampai berada pada kedudukan yang sekarang. Saya kira tak ada benda yang luar biasa dan istimewa yang ada pada saya seperti mana yang ada pada guru-guru kita yang lain. Saya mula pengajian di sekolah rendah, sebelum tu di Pasti. Alhamdulillah, walaupun kita ni bukan orang yang minat agama, tetapi mak ayah paksa. Mak ayah kita mak ayah paksa. Saya darjah 2, saya sekolah di Pahang. Saya sekolah di Pahang. Mak suruh saya duduk kakak di Pahang. Di Pahang saya mendapat perhatian daripada guru. Di Pahang darjah 2 lah, saya dipaksa baca kitab kuning, Kifayatul Muhtadi, Syarah Kifayatul Muhtadi Utbah, nak Syedau. Kemudian kitab-kitab tauhid yang kecil-kecil, Risalatul Tauhid, dipaksa. Darjah 6 sekali lagi. Darjah 3 saya balik ke Terengganu. Darjah 6 saya duduk balik di Pahang, sekolah di Pahang balik. Masa tu Abai Po piak. Abai Po saya paksa baca kitab, piak. Walaupun saya duduk di pondok, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ada insan-insan yang begitu prihatin, paksa kita belajar. Memang tak mau belajar. Masa tu menangis, duduk jauh ngemok, tapi kena piak baca kitab. No. Kemudian sekolah menengah, Allah Ta'ala datangkan orang-orang yang menjadi inspirasi dalam hidup saya. Saya sempat belajar dengan guru-guru yang ambil berat. Fiqh saya ambil dengan Al-Fadhil, Ustaz Abdul Rahman. Saya minta mengaji di rumah masa tu. Minta baca kitab kecil. Dia kata baca murni. Saya kata murni Ustaz. Dia kata baca je, awak besar tak faham. Murni tu Ustaz Adam, kalau orang kata pak, orang baca ke orang kata tak pun nak betul lah. No. Awak mengaji you pun ditegur jangan baca murni, baca kitab yang rendah. Tapi dia ajar. Saya ingat saya dang bab rubung ibadat tu dah habis. Tak. Baca dengan beliau walaupun tak faham, tapi bila kita besar kita buka balik, ni waktu guru aku khabar dulu. Kemudian Allah Ta'ala datangkan saya secara khusus jumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Roking. Tak, Al-Fadhil Ustaz Roking yang banyak tunjuk ajar, bimbing. Saya masih ingat dia beri zikir kepada saya. Dia beri 2 zikir. Masa tu kata 2. Yang pertama dia beri Hizbul Bahri. Saya masih ingat kata-kata Ustaz. Dia kata apa? Dia kata, saya tanya dah, Ustaz maksud dia benda Ustaz? Orang gah nak tahu makna. Tak. Dia kata apa? Dia kata amal je. Esok-esok tahu diri makna dia. No, satu. Yang kedua, diberi selawat yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Badawi, almarhum rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Selawat Syajaratul Asliyah, yang tuan-tuan kena ambil ijazah dengan Ustaz Rokim. Selawat yang berkat yang dikarang oleh seorang wali yang berkat di tanah timur. No. Kemudian masa saya di sekolah ladang,
saya diberi perhatian khusus oleh guru Pondok Bukit Jong. Dia mengajar di sekolah ladang, dan dia tengok saya minat bahasa Arab. Dia kata setiap petang mari belajar nahwu. Sejak daripada situlah, setiap petang saya duduk dan didikkan beliau baca nahwu setiap petang, sehingga khatam Matang Jumia, Syekh Khalid. Mengajar walaupun tak tu di pondok, tapi diselia oleh guru-guru yang sangat ambil berat. Dan semestinya bukan daripada kita, ini mauhibah dan anugerah sepastinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah saya saya masuk mengaji di Kuza. Saya minta dengan mak nak masuk pondok. Mak kata tak usah lah. Masa tu nak masuk Mak Tafiq. Masuk Mak Tafiq dan mengapa apa juzuk, termeluga di IQT tak luluh. Tak luluh dari sudut akademik saya rendah. Kalau dari sudut hafazan, markah kedua tertinggi tapi tak layak kerana akademik rendah. Kalau mak minat mengapa Quran, dah mak kata tak dulu sama belajar. Akhirnya dengan rezak yang ada, mak suruh untuk masuk ke Kuza. Di Kuza, alhamdulillah sekali lagi saya diberi perhatian oleh guru secara khusus. Mengaji di Kuza, beberapa guru yang kalau saya nak sebut sangat banyak, yang semoga Allah Ta'ala merahmati semua guru-guru saya, yang kalau bukan kerana mereka maka saya tak akan berada di sini. Laulahu, kalau bukan kerana mereka, seperti mana lagu yang kita dengar tu, Man ana tu, Al-Fadhil Ustaz Talib, saya mengaji tiap-tiap minggu secara khusus dengan beliau di bilik seorang demi seorang. Dan beliau antara orang yang nasihat secara khusus pada saya. Kalau saya ada buat salah benda-benda, dia panggil seorang-seorang. Diberi perhatian yang khusus. Bersama juga dengan guru yang mungkin saya tak akan sebut kerana masa yang panjang. Kemudian saya nak pergi ke Mesir, tak dapat muadalah putus pada zaman saya. Kena ambil stang dan bagai. Saya ambil periksa tapi berasa gemalah. Berasa dah kita ngaji dah diploma 3 tahun, nak kena ambil stang pula, masa malah. Akhirnya keputusan duduk di Kedah, mengaji di Kedah di Kolej Insaniah. Sekali lagi mungkin berkat mak ayah kita yang atau kita jauh, dia tak ada depan kita. Saya dipertemukan dengan orang yang sangat ambil berat pada saya, yang diri dia saya abadikan dalam hati saya, yang saya sebut salah seorang daripada nama dia dalam doa saya, Syekhuna Ustaz Aminuddin, yang makan pagi saya makan rumah dia. Dia suruh main mengaji je. Dia beri syarat nak mengaji dengan dia mesti solat sunat sebelum subuh di surau. Di rumah tak ambuh, mesti solat sunat di surau dia. Selama bertahun, setiap pagi saya akan baca tafsir, dia akan mengajar tafsir. Selepas dia mengajar tafsir, dia suruh mari rumah baca fiqh atau baca tasawuf. Kitab guru beliau Syekh Zaki Ibrahim, wali Allah di Mesir, mantan pensyarah Al-Azhar Al-Syarif. Dan hampir kebanyakan hari dia jamu makan, jamu nasi goreng apa semua. Sehinggalah sampai satu perekat saya nak balik, dia stop mengajar. Waktu tu saya menangis. Saya kata, Ustaz, saya ada buat salah ke? Saya ada buat Ustaz berasa hati ke? Gini. Tak, dia tak jawab. Saya pergi cari anak murid rapat dia, saya tanya mana Ustaz tak mau mengajar. Memang apa? Sehinggalah saya nak balik, dia ajak saya temang, suruh bawa kereta. Temang dia pergi ceramah bulan Ramadan, jauh. Dalam perjalanan dia tanya, entah nak tahu tak sebab apa anak tak mau mengajar entah? Dia kata kayak gini, entah nak balik, entah tak boleh gantung dengan guru. Sampai bila entah nak gantung guru? Sampai satu tahap entah kena ada usaha sendiri untuk baca kitab sendiri. Dan nasihat dia antara nasihat yang sangat terkesan, dan kata-kata dia sebiji. Saya boleh katakan apa yang berlaku di alam pekerjaan saya adalah doa dan berkat daripada beliau, yang saya rasa tak ada satu istimewa pun dalam kehidupan saya, melainkan semuanya diwarnakan oleh orang-orang yang berkat yang mengelilingi saya. Saya buat kesimpulan gini, tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena ada dua perkara. Yang pertama, dapat redha mak ayah kita. Dapat redha mak ayah. Siapa yang dapat redha mak ayah, hidup dia akan berkat dunia akhirat. Hidup kita boleh cari, lifestyle kita boleh cari. Kita nak jadi benda dalam dunia, semua kita boleh jadi. Kita adalah angan-angan kita ke mana kita berangan. Tapi nak dapat secebis berkat, yang pertama mesti dapat redha mak ayah. Barang siapa yang mak ayah dia tak ada dah, dia kena ziarah kubur mak ayah dia, melakukan taat dan bakti pada mak ayah dia, maka insya-Allah akan terus mengalihkan apa? Mak ayah kita hidup. Kita yang kita rasa, kita setahun sekali pergi ziarah kubur mak kita mak kita mati.
Ia mati itu perpindahan alam. Sama juga dengan hadrat Rasulullah. Ia mati itu baginda di alam zahir. Di alam sana seperti yang disebut oleh Imam Baihaqi, hidup. Hayyun fi quburihim. Dan kita juga sama. Orang yang dia dapat redha mak ayah dia, kehidupan dia berkat dunia akhirat. Bukti yang begitu banyak. Sayyidina Uwais Al-Quran dan seumpamanya merupakan contoh yang terbaik. Dan yang kedua, tuan-tuan, dalam hidup ni nak dapat kebaikan yang besar, cari kawan yang baik. Cari kawan yang baik. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-Akhilla, pada hari kiamat kelak, kawan-kawan dia akan saling caci mencaci di antara satu sama lain. Mu ni ajak aku pergi keleming. Mu dah keleming dah ah. Dah. Kita geleming, ya keleming di nung. Dah. Kita geleming. Nah, kacang ngak boleh nak pergi di nung. Dah. Kawan-kawan saya tak marah dia. Nak pergi di nung. Dah. Muncul dia geleming. Mu ni ajak aku pergi keleming. Dah. Hari kiamat kawan-kawan kita akan saling marah. Jumpa rasa nak marah. Sebab apa? Sebab mereka membawa kita kepada perkara yang lalai. Kata Allah, illal muttaqin, mereka orang bertakwa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dia akan mengikut agama kawan dia. Maka kata Nabi, tengok dengan siapa kalian berkawan. Tuan-tuan kawan dengan siapa? Alhamdulillah, telah tercatat di sisi Allah pada hari ini, tuan-tuan kawan dengan para asatizah. Saya sebut dalam kereta, orang muda sesemangat Ustaz. Dok, murabbi kita yang saya kira orang muda memang menganggap Ustaz Adam, Ustaz Zainal, Ustaz Rokin kita sebagai murabbi. Saya kawan orang muda, saya tahu. Dok, mereka sebenarnya Ustaz-Ustaz, mereka sangat nak kawan dengan Ustaz. Tapi nampak Ustaz Rokin pakai sekebang, pakai tokak, takut tengok. No, tengok Ustaz Adam kalau ngajar tu dak senyum sikit. No. Ustaz Zainal, no, jarang-jarang sembang bak ndek bajimok. No. Jadi kadang-kadang takut. Tuan-tuan, walaupun kita takut macam mana pun kita kena ingat kawan yang baik kita kena cari. Sebab Nabi beri isyarat. Seseorang itu dia akan terkesan. Dalam hadis yang panjang Nabi kata, bandingan orang yang baik, bandingan kawan dengan orang baik dengan kawan orang buruk seumpama kawan dengan minyak atar. Nah, masalu jalisis salih, bandingan kawan orang baik macam kita kawan dengan orang jual minyak atar. Kawan dengan orang buruk sama macam kita kawan dengan orang tepu besi. Maka pilihan berada di tangan kita. Tuan-tuan, kemuncak kehidupan kita bukan nak lama di dunia. Nabi menunjukkan contoh yang baik. Tak payah tengok Nabi, tengok isteri Nabi. Disebutkan dalam riwayat, isteri Nabi SAW pernah diberi duit dirham sebanyak 100,000 kalau tak silap. Satu dirham berapa Ustaz? Saraking. Satu dirham. Kita pandai dinar je. Berapa? Dalam 25. Orang jual mah. Nak beli mah boleh ha. Tekan bola lalu token mah. Jual mah main-main. Nah, 25 ya. Bayang Sayyidina Aisyah pernah diberi 100,000 dirham. Tiba-tiba siang malam nak buka puasa tak ada benda. Orang gaji dia kata, alangkah baik wahai Cik Siti kalau Cik Siti sipang sikit untuk buka puasa. Tuan-tuan, apa jawab Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah kata, kalau mukabur memperingatkan aku akan buat. Aku dah teringat sikit. Berarti alaqah dunia dengan dia tak ada benda. Jangan cerita Nabi. Nabi kita dah boleh nak banding. Tengok orang di sekeliling Nabi pun dah orang nak ikut dah. Nabi satu ketika diberi 2 unta penuh atau unta makanan penuh. Nabi pesan ke sahabat, bagi belaka. Tiba-tiba sahabat dah habis nak bagi dah. Disebut dalam riwayat Nabi tak mau masuk rumah. Nabi macam ke tak mau masuk rumah kerana tak reda dengan barang yang masih ada atas tunggangan unta. Sehingga sahabat tengok Nabi, akhirnya sahabat pun pulang. Sahabat cari juga pergi bagi. Habis ya Rasulullah, baru Nabi tenang masuk dalam rumah. Tuan-tuan, saya nak sebut benda, saya nak sebut sebenarnya dunia ni tak ada benda di sisi orang-orang yang nampak. Kita ni buta. No. Kita ni seolah orang makan spek kita ni spek hitam. Maka kita memandang dunia dengan spek yang kita tengok. Para ulama dia pandang spek, dia pakai spek putih jernih, pakai geluk menyelang dalam sungai Geleming tu, tengok sutih-sutih ikan. Tai orang begok nampak.
No, sebab apa? Sebab pakai geluk tu jelas putih. Tiba-tiba kita pakai spek hitam nyelang. No, mah. Ramah tai. No. Bandingan kita pergi ramah tai, kita kata ni mah. Para ulama tu nampak sikit abu. Melainkan mereka menganggap dunia ni hanya keadaan sebetul. Apa kata Allah dalam hadis itu? Kalulah dunia ni ada nilai walaupun sebesar sayap nyamuk bagi dua. No, nyamuk ada 12 sayap. Kalau ada sebelah sayap nyamuk, nescaya orang kafir nak akan minum air seteguk. Ada nilai tak dunia ni? Tak ada kepada orang yang nampak. Tapi itulah yang kita kejar. Kenapa? Kerana kita berkawan dengan orang yang mengejar dunia. Tuan-tuan nak jadi orang soleh, mujalasatus solihin, kawan dengan orang soleh. Nak kawan dengan orang soleh, antaranya kawan dengan para asatizah. Nak kawan dengan orang soleh sampai bila? Dak, kita nak kawan dengan orang sahabat-sahabat kita dengan kita meninggalkan orang yang soleh. Akan sampai satu saat bila kita tua, bila sampai kita rasa kita ni dah penghujung umur, kita kata Allah ruginya zaman muda aku habiskan galak tanpa aku kawan dengan orang soleh. Jadi saya nak pesan dua perkara. Ustaz Rakim minta kita cerita latar belakang masing-masing. Saya rasa diri saya tak ada yang special terhadap diri saya, melainkan orang sekeliling saya yang bentuk diri saya. Yang pertama ibu saya, yang kedua ayah saya. Saya sapa kepada ibu saya sebelum mati. No. Masa saya duduk Kedah ada masalah, saya akan bawa air zam-zam sebotol. Saya akan pegang lutut mak saya. Saya kata, Mi, apa ada masalah? Masa tu saya dengan mak saya dah bilik. Cerita sutir-sutir. Ni air zam-zam sebotol. Nabi sebut air zam-zam dia masyhur balah, mengikut niat. Dan kalau mak yang niat, saya kata tolong doa. Kadang-kadang ada minum air zam-zam. Doa tu telah tertunai. Jadi yang pertama, redha mak ayah kita. Yang kedua, tuan-tuan, siapa yang kita berkawan akan membentuk, mencorokkan peribadi kita. Mudah-mudahan saya doakan pertemuan kita, keadaan kita pada hari ini, galak ketawa kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada pihak TFT. Maaf banyak dah salah sebut. Pihak TFT yang sudi bagi saya ni pengalaman yang baru. Tengok dalam gambar, tengok dalam video orang tu macam ke seronok. Rupanya bukan seronok, memang seronok. Memang suka. Cuma kalau saya kalau boleh biar duduk lama lagi. Biar duduk lama lagi. Tapi apakah daya Ustaz Rakim malah esok kena mengajar dah. Ustaz dah kena tugas dah. Ustaz Zainal itu dah. Jadi terima kasih banyak semua. Kalian yang terbaik dan sahabat-sahabat daripada Omsang orang muda saya masjid. InsyaAllah lepas ni kita buat lagi program dan kita cari lagi ustaz-ustaz kita, biar bersama dengan kita para ulama. Jangan tinggal orang alim, jangan sombong orang alim. Setengah orang yang baluh dengan orang alim. Jangan. Kita rapat dengan orang alim, buat rapik dengan orang alim. Sebab apa? Mereka akan menjadi payung. Bayang malam ni nak payung, tak ada payung tak apa. Bayangkan hari kiamat nak payung. Siapa payung kita? Para ulama sekalian lah. Jadi wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Mustafa wa rasulina al-mujtaba. Walhamdulillahi